Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, kullu ni'matin minallahi masyaallah. Raditu billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam sebagai cara hidup kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kami redha nabiyan wa rasulah. Kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang diutuskan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sekali lagi untuk duduk dalam majlis ilmu pada pagi yang barakah ini. Allah pilih kita sekali lagi untuk bersama golongan sahabat-sahabat kita yang sama-sama kita nak jadi hamba Allah yang baik. Allah pilih kita sekali lagi walaupun kita sebagai wanita ada pelbagai urusan di rumah yang kalau kita nak fikir tak terfikir. Banyak urusan kita, tapi Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan langkah kita, Allah campak dalam hati kita berasa lazat nak mengaji, berasa lazat nak isi masa dengan masa perkara yang baik. Allah mudah urusan sampailah kita duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Sebenarnya bukan saja-saja. Sebenarnya itulah taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tanda Allah sayang pada seseorang hamba. Bila mana Allah sayang kepada satu-satu manusia, maka Allah akan yuwafiquhu li'amalin soleh qabla mautih. Maka Allah akan bagi pada orang itu yang namanya yuwafiquhu, taufik kepadanya, li'amalin soleh qabla mautih. Untuk apa? Untuk li'amalin soleh, untuk dia dapat buat amal soleh qabla mautih, sebelum dia meninggalkan dunia ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya apa ni? Maksudnya bila Allah sayang pada satu-satu manusia itu, pada satu-satu orang itu, maka Allah akan bagi kepada dia taufik. Maksudnya Allah akan bagi pada orang itu yang namanya pintu kesempatan. Pintu kesempatan apa? Pintu kesempatan dia boleh sempat nak buat amal soleh sebelum dia mati. Berapa ramai orang duduk atas dunia ini tak diberi pintu kesempatan. Berapa ramai orang duduk di atas dunia ni, dia tak sempat pun nak buat amal kebaikan. Dia tak sempat pun nak buat amal soleh. Dia tak sempat pun nak tambah ilmu. Dia tak sempat pun nak buat ibadah. Dia tak sempat pun nak buat perubahan. Tak sempat. Berapa ramai orang duduk atas dunia ini tak sempat, maka tanda Allah sayang pada satu-satu orang itu bila mana Allah bagi kesempatan dia sempat. Yuwafiquhu, Allah bagi pada dia taufik, bagi dia sempat, dia boleh buat li'amalin soleh, amal soleh qabla mauti, sebelum dia meninggalkan dunia ini. Jadi itulah tanda Allah sayang kepada satu-satu manusia. Sebab itu kita kena ucapkan berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah, terima kasih pada Allah. Allah bagi kepada kita nikmat iman dan Islam. Allah bagi kepada kita nikmat lazat nak buat ibadah. Allah bagi kesempatan kita boleh juga sempat buat kebaikan pada hari ini. Setiap hari insya-Allah. Insya-Allah kita akan masuk hadis yang ketiga. Masih kitab yang sama yang mana kita akan masuk mempelajari berkaitan dengan kematian, yang akan membuka mata kita bahawa dunia ini banyak menipu kita. Bila kita mengaji tentang kematian adalah satu ubat yang paling mujarab yang membantu untuk kita jadi orang yang baik dan lebih baik. Siapa pun yang pernah buat dosa di atas dunia ini, siapa pun yang pernah buat maksiat di atas dunia ini, tak kala dia mempelajari akan kematian, maka hatinya akan menjadi semakin lembut.
tak kala dia mempelajari akan kematian, tempat abadi, tempat yang mana kita akan berada di sana, maka hatinya akan terusik untuk dia memperbaiki hidupnya. Maka sebab itu kita akan insya-Allah khatam kita ni, usaha khatam. Kita akan masuk hadis yang ketiga, para nabi diberi pilihan ketika sakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min nabiyyin yamrudu illa khuyira baina ad-dunya wal akhirah wa kana fi shakwahu allazi qubida fihi akhadhathu buhatun shadidah fasami'tuhu yaqul ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 69. Fa'alimtu annahu khuyyira, rawahul Bukhari. Hadis ini hadis yang sahih, yang mana Sayyidatina Aisyah menceritakan kepada kita suasana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah menceritakan kepada kita apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sakaratul maut. Sayyidatina Aisyah menceritakan apa yang berlaku ketika mana Nabi nak menghembuskan nafas yang terakhir untuk meninggalkan dunia ini. Lalu Sayyidatina Aisyah meriwayatkan bahawa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, ma min nabiyyin yamrudu illa khuyira baina dunya wal akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin yamrudu illa khuyira baina dunya wal akhirah. Tidak ada seorang nabi yang sakit yang membawa kepada kematian illa khuyira baina dunya wal akhirah, melainkan dia diberi pilihan antara dunia dan akhirat. Nak cerita apa ni? Yang mana Nabi SAW menceritakan bahawa ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi yang merudu, yang diuji, yang diberi sakit, yang membawa kepada kematian. Mereka akan diberi keistimewaan para nabi ini saat nak meninggal dunia, saat diberi kesakitan yang membawa kematian, nak meninggal dunia. Maka keistimewaan yang Allah hanya bagi pada para nabi, mereka akan dapat khuyyira. Mereka akan dapat beri pilihan, nak pilih sama ada nak baina dunia, di antara nak duduk lagi atas dunia ini, wa bainal akhirah, ataupun mereka nak pilih untuk meninggalkan dunia ini. Ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala hanya bagi pada para nabi. Jadi nabi-nabi semua mereka diberi pilihan, nak duduk lagi ke ataupun nak meninggalkan dunia ini. Itulah keistimewaan yang hanya Allah bagi pada para nabi. Tapi kita tak ada keistimewaan ini. Kalau dah sampai masa nak mati, kita tak boleh dah minta pada Allah, ya Allah, sat, tak boleh dah. Minta sat lagi, bagi sikit masa, tak boleh dah. Kita memang mati on time punya, mati tepat waktu. Takkan secepat, takkan cepat seminit, takkan lambat seminit pun. Kita akan mati tepat waktu. Bila ditakdirkan mati, maka matilah kita. Sebab itu kita sebagai orang Islam, sebagai semua manusia ini, kita tak boleh pilih bila kita nak mati dan macam mana kita nak mati. Yang ni kita tak boleh pilih. Macam mana pun banyak duit kita atas dunia ini, macam mana pun banyak pengaruh kita atas dunia ini, macam mana pun banyak kuasa kita atas dunia ini,
tapi kita tak boleh pilih untuk kita nak mati bila dan macam mana kita nak mati. Semua itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah sebagai orang Islam, maka kita perlu jadi orang yang cerdik, iaitu dengan buat persiapan untuk kita meninggalkan dunia ini, untuk kita bersedia bila-bila masa saja Allah nak ambil kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan dah cukup, dah buat persediaan. Kita minta pada Allah, janganlah Allah ambil kita dalam keadaan tak bersedia. Tak bersedia lagi, tak ada buat perubahan dalam hidup, masih dengan keadaan yang sama. Tak ada peringat, tak ada buat amalan soleh, tak ada buat perubahan amal, ganjaran tambah, tak ada. Kita minta lindung daripada semua itu. Kita minta dalam keadaan bila kita dah nak mati, keadaan kita dah dalam keadaan menjadi orang yang baik, yang sedang mengumpulkan bekalan untuk kita mati dalam keadaan menjadi hamba Allah yang soleh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi SAW sebut, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khaira baina dunya wal akhirah." Hanya keistimewaan ini Allah hanya bagi pada para nabi untuk mereka pilih sama ada nak hidup ataupun nak meninggalkan dunia ini. Jadi kita tengok bahawa ma min nabiyyin yamrudu illa khaira baina dunya wal akhirah. Maka para nabi ini sebelum nak meninggalkan dunia ini, mereka sakit dulu. Ini yang kita akan nampak betapa nikmatnya sakit sebelum meninggalkan dunia. Kita akan belajar hadis ini. Setelah kita belajar, setelah kita dengar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, setelah kita selami, maka kita akan berterima kasih. Maka kita akan menikmati seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi sakit dulu sebelum meninggalkan dunia ini. Semua para nabi, nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum nak meninggalkan dunia ini, sebelum nak wafat, nabi kita sendiri pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sakit dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum nak wafat pun sakit dulu. Diceritakan di dalam kitab Nurul Yaqin yang mengisahkan tentang sejarah Nabi. Disebut bahawa Nabi sakit berlarutan sehingga 13 hari. Nabi kita pun sakit dulu. Bila kita belajar, bila kita nampak, maka kita akan memahami dan kita akan mensyukuri setiap ujian apa saja yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita pun sakit dulu, yang mana disebut bila mana Nabi di saat dekat nak meninggal dunia, Nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Bermula pada satu malam Nabi sakit tak larat, dan waktu itu Nabi dah nak pergi solat Jumaat dengan para sahabat. Bila Nabi nak semayang Jumaat, rutin Nabi semayang Jumaat dengan sahabat di masjid, tapi pada waktu itu Nabi tak larat. Nabi gagah nak bangun, tiba-tiba Nabi pengsan. Bila Nabi dah pengsan, Nabi dah tak larat sangat, bila dah Nabi sedar, barulah Nabi tanya, "Ni semayang ke tak lagi ni?" Maka mereka jawab, "Tak semayang lagi, nak tunggu Nabi, ya Rasulullah." Lalu Nabi pun gagah cepat nak bangun juga ni, semata-mata untuk nak bagi sempat boleh semayang Jumaat, nak semayang juga Jumaat. Jadi apa yang berlaku, Nabi pun pengsan sekali lagi. Nak cerita kata Nabi memang tak larat, sangat-sangat lemah, tak mampu. Tapi Nabi bergagah. Jadi bila Nabi pengsan, Nabi sedar tu, Nabi minta ayat pada mereka untuk disapukan ke muka. Sebab itu dalam agama kita, dalam bidang fiqh, kalau orang pengsan ke apa, bila sedar kena mandi, elok mandi. Jadi Nabi bila dah pengsan, Nabi minta ayat untuk sapu ke muka. Kali kedua pun Nabi gagah nak semayang, bangun nak semayang Jumaat pun tak larat juga, Nabi pengsan. Bila sedar pun Nabi buat benda yang sabar, Nabi minta ayat untuk sapu ke muka, nak usaha nak boleh bangun semayang Jumaat dengan sahabat. Kali kedua pun Nabi tak pengsan juga. Semasuk kali ketiga diceritakan antara 3 ke 4 kali Nabi pengsan, tapi Nabi setiap kali Nabi sedar, Nabi gagah bangun tu nak bagi boleh sempat semayang Jumaat. Ala kulli hal Nabi akur. Yang terakhir Nabi pengsan tu, Nabi dah
Bila banyak kali kan, jadi Nabi pun sebut kepada Sayyidina Abu Bakar apa yang Nabi sebut kepada Sayyidina Abu Bakar, iaitu Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imam pada sembahyang waktu tu. Nabi kata apa? Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, kata Nabi. Suruh Abu Bakar jadi imam, untuk jadi imam pada sembahyang malam tu. Maksudnya apa? Nabi dah tak larat, Nabi akur. Kata tak apa, Nabi dah tak boleh, tak larat dah. Nabi suruh kepada Sayyidina Abu Bakar. Kita boleh belajar bahawa Nabi sangat mementingkan sembahyang Jumaat dalam hidup Nabi SAW. Maka itulah kita sebagai seorang isteri, sebagai wanita, kita perlu tegaskan pasangan kita, suami kita perlu mengutamakan solat Jumaat dalam hidup mereka. Berbeza dengan kita. Jadi itulah kita nak belajar detik-detik hari terakhir Nabi ni, apa yang berlaku dalam hidup Nabi SAW. Bila Nabi dah sakit, waktu bermula pada malam itu, waktu bermula pada sakit hari itulah, yang Nabi tak larat nak bangun sembahyang Jumaat pada waktu itulah bermulanya sakit yang menimpa Nabi SAW sehingga berlarutan, disebut dalam kitab 13 hari Nabi tak larat. 13 hari, lama. Lebih kurang 2 minggu kita. Lebih kurang 2 minggu. Jadi, kita tengok bahawa Nabi kita sendiri pun sakit dulu sebelum meninggalkan dunia ini. Nabi kita pun sakit dulu sebelum meninggalkan dunia ini. Bahkan Imam Syafi'i, yang mana hari ini kita mendapat banyak manfaat daripada ilmu, daripada mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri pun sebelum meninggal dunia, Imam Syafi'i sakit dulu. Kalau kita tak belajar, kita tak nampak, kita tak jumpa semua ini, maka kita tak boleh nak jadi orang yang kuat, sabar ketika mana kita berhadapan dengan ujian sakit. Di antara banyak-banyak ujian, ujian sakit adalah ujian yang menguji tahap kesabaran yang kemuncak. Sakit jangan duk buat main-main. Sebab itu bila kita nak ziarah orang sakit ni, kita kena berhikmah sungguh dalam berbicara. Sebab ujian sakit bukan senang untuk nak sabar. Tapi bila kita belajar, kita nampak bahawa nikmat kalau Allah bagi sakit, rupanya ini peluang Allah Subhanahu Wa Taala untuk hapuskan dosa kita, untuk bersihkan dosa kita, dan Allah nak jemput orang itu menghadap Allah dalam keadaan bersih, sebersih-bersihnya. Ketika mana dia sabar dalam melalui ujian sakit sebelum dia nak meninggal tadi. Kalau kita tak mengaji, kita tak nampak, maka kita akan memberontak. Sakit bukan senang nak sabar. Sebab itu ada orang di hospital, berapa ramai orang duduk di hospital itu bersangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang duduk di hospital dalam keadaan tak sembahyang. Berapa ramai orang duduk di hospital dalam keadaan mulutnya tak berhenti-henti menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang sedang diuji sakit yang teramat sakit, tapi masih mulut berkata-kata, keluar ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya sebagai seorang Islam. Sebab itu bila kita mengaji, kita akan nampak bahawa peluang sakit yang Allah bagi pada kita ini, boleh jadi itu peluang Allah nak hapuskan dosa kita, dan setelah itu tibalah masanya untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini semua ilmu. Tak ada ilmu, kita tak akan nampak. Sebab itu kita tengok bahawa Nabi SAW sendiri pun sakit sebelum meninggal. Imam Syafi'i pun sakit sebelum meninggal. Tuan-tuan guru kita pun sakit sebelum meninggal. Tuan Guru Haji Saleh yang mana banyak membantu mendidik saya, sebelum nak meninggal pun sakit. Keluar hospital, masuk hospital. Last kali meninggalkan dunia ini. Sakit dulu. Syekh Fahmi baru-baru ni, kitab banyak mana orang mengajak menggunakan kitab Syekh Ahmad Fahmi. Betapa banyaknya pahala yang Allah bagi berterusan kepada Syekh Ahmad Fahmi. Pun sakit dulu sebelum meninggal. Banyak kalau kita tengok sejarah Islam, banyak ulama-ulama yang soleh yang mana mereka ini Allah akan bagi sakit dulu sebelum meninggal. Rupanya sakit ini satu nikmat. Rupanya sakit ini satu peluang untuk Allah hapuskan dosa seseorang itu, untuk Allah nak ambil dia dalam keadaan dia
bersih daripada dosa. Sebab itu juga disebut dalam hadis yang lain, bila mana Allah kata apa? Bila mana Allah sayang pada satu-satu manusia itu, Allah akan bagi ujian ataupun bagi dia punya satu ujian sakit, ajalalahu uqubata fid dunya. Allah akan bagi kepada dia diterima ujian ataupun musibah di dunia dulu, untuk Allah nak hapuskan dosa dia dengan sebab dia sabar dengan ujian sakit itu. Allah nak ambil dia dalam keadaan bersih, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita belajar ni tuan-tuan, lepas ni kita akan menikmati, kalaulah Allah ditakdirkan kita ini sebelum nak mati, Allah uji kita dengan Allah bagi sakit. Bayangkan kalau kita tak nampak, tak diberi ilmu, tak tahu akan semua ini, maka kita juga akan menjadi orang yang memberontak. Sebab sakit adalah ujian yang bukan senang nak sabar. Bukan senang nak sabar. Bila lepas kita belajar, kita akan nampak betapa ini peluang Allah nak hapuskan dosa kita, dan Allah nak bagi peluang untuk kita dapat ataupun sempat bertaubat dulu sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita mati, dah tak ada lagi yang namanya pintu taubat. Taubat yang kita kata ini bahawa ia akan tertutup bila mana kita punya nafas, kita punya dah dekat nak mati, dah waktu tu nak bertaubat, tak ada dah. Dan orang yang bertaubat ini, kalaulah dia bertaubat, walaupun dia banyak dosa, dia banyak kesilapan, dia banyak maksiat, tapi kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang nasuha, yang mana semua orang boleh hina dia dengan sebab dosa yang dia buat, tapi kalau dia angkat tangan, dia betul-betul minta pada Allah, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, dia minta. Sekali dia taubat dengan air mata, Allah akan ampunkan dosa dia. Allah akan ampunkan dosa dia. Sebab itu bahawa orang yang sakit, Allah akan bagi peluang untuk dia sempat bertaubat. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila kita belajar bahawa sakit ini adalah peluang untuk orang itu, Allah bagi peluang yang terakhir. Kita tak tahu bila kita akan mati, tapi Allah tahu. Allah kesian kepada dia, Allah bagi peluang. Untuk peluang ini, kamu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menumpukan sepenuhnya, bermunajat, merintih, memohon kepada Allah. Dan sampai masa tarikh ajal kamu, kamu diambil dalam keadaan kamu bertaubat, dan kamu diambil dalam keadaan kamu sabar dengan ujian sakit itu, dan kamu diambil dalam keadaan kamu dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW pun minta pada Allah tak mau mati mengejut. Nabi kita pun minta pada Allah untuk berlindung daripada mati mengejut. Mati mengejut ni tuan-tuan, kita kena minta. Kita kena minta. Mati mengejut ni mati tiba-tiba. Mati tiba-tiba. Yang kita tak dan duk seronok, duk tiba-tiba Allah cabut. Ini mati yang mengejut. Yang mana Nabi pun minta berlindung pada Allah daripada mautil faj'ah, daripada mati yang mengejut. Contoh mati mengejut macam mana? Iaitu mati lemah. Contoh. Tiba-tiba. Duk mandi. Jalan elok-elok. Tiba-tiba berkelah dengan anak beranak. Nak mandi. Tiba-tiba lemah. Bayangkan tuan-tuan. Ini mati mengejut. Apalagi contoh yang lain mati mengejut. Iaitu mati terbakar. Duk tidur dalam rumah. Tiba-tiba terbakar. Tak boleh keluar. Mati. Na'udzubillah misalnya. Mati apa lagi contoh terkejut. Mati mengejut contoh duk berjalan dengan satu kawan, kita pergi musafir, tiba-tiba ada tanah runtuh, tertimbus. Bayang tuan-tuan, kita tak sempat, tiba-tiba. Kalau sempat sembahyang tak apa, kalau sempat waktu tu dalam keadaan buat baik, alhamdulillah. Ini semua contoh-contoh mati mengejut. Apalagi kita minta berlindung juga daripada mati yang nyanyuk. Mati nyanyuk, minta berlindung. Kita orang perempuan kena minta sungguh. Sebab ramai orang perempuan yang diberi nyanyuk yang keterlaluan.
Kita minta berlindung, ya Allah, jauhilah kami daripada mati mengejut. Nabi kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada mati mengejut. Jadi Nabi SAW maknanya Allah memakbulkan doa Nabi untuk tidak mati mengejut dengan Allah bagi sakit dulu. Allah bagi sakit Nabi yang mana berlarutan sehingga 13 hari. Nabi sakit hari demi hari demi hari demi hari. Sampailah hari yang terakhir Nabi kuat sikit dan Nabi sempat semayang. Hari terakhir Nabi meninggal iaitu hari Isnin. Hari Isnin Nabi meninggal. Hari Isnin itu Nabi sempat lagi semayang. Dan mana waktu hari terakhir lepas dah Nabi sakit 13 hari, tibalah hari yang terakhir. Hari yang terakhir Nabi sakit dan itulah hari terakhir rupanya Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Yang mana disebut yang Sayyidatina Aisyah ini wa kana fi syakwahu allazi qubida fihi akhadathu buhatun syadidah. Bila Sayyidatina Aisyah nampak fasa sakaratul maut yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidatina Aisyah menceritakan bila mana saat Nabi dekat nak meninggal dunia, saat sakaratul maut, wa kana fi syakwahu allazi qabida fihi akhadathu buhatun syadidah. Bila Nabi dah saat dekat nak meninggal, sakit Nabi tu semakin, dia punya bunyi, nafas Nabi itu berbunyi agak kuat sehingga kan, sebab waktu Nabi SAW meninggal, Nabi bersama di ribaan Sayyidatina Aisyah. Bila dekat nak meninggal, nafas Nabi berbunyi agak kuat. Dan Nabi sempat mengungkapkan ayat suci Al-Quranul Karim. Apa dia? Yaqulu, Nabi sebut, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Nabi kita sempat ungkapkan ayat Al-Quran ini yang mana Nabi lepas baca ayat ini maka Nabi punya tangan jatuh terkulai dan Nabi kita pun meninggalkan dunia ini. Ini ayat membuktikan bahawa Nabi kita pun diberi pilihan dan Nabi kita memilih ma'allazi. Nabi pilih untuk ma'allazi bersama dengan an'amallahu alaihim, dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin, iaitu orang para nabi wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi bila Nabi mengungkapkan ayat itu, Sayyidatina Aisyah menyaksikan, Sayyidatina Aisyah mendengar apa yang Nabi sebut. Lalu lepas Nabi baca ayat itu, Nabi pun jatuh terkulai. Maksudnya Nabi pun dah meninggalkan dunia ini. Maka Sayyidatina Aisyah sebut fa'alim tu. Maka aku yakin, kata Sayyidatina Aisyah, annahu khuyira, iaitu bahawa Nabi SAW ketika itu diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak hidup ataupun nak meninggalkan dunia ini. Namun Nabi memilih untuk meninggalkan dunia ini dengan Nabi menyebut ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah keistimewaan yang Allah hanya bagi pada para Nabi yang mana mereka boleh pilih untuk nak hidup ataupun nak meninggalkan dunia ini. Namun Nabi kita memilih untuk meninggalkan dunia ini. Tapi kita tak boleh pilih dah. Bila kita tiba saat sakaratul maut tu, walaupun kita dah nampak dibuka hijab, kesudahan kita ke mana, kita tak boleh pilih untuk patah balik kepada Allah, nak bagi hidup untuk buat baik, dah tak ada peluang lagi. Jadi daripada hadis ini kita boleh belajar banyak perkara yang membantu untuk kita jadi baik. Iaitu yang pertama sekali, bila mana kita sebut tentang hadis yang kita bacakan tadi, pertama sekali kita belajar iaitu sakit adalah satu nikmat. Sakit adalah satu nikmat. Hadis ini memberitahu berita gembira kepada kita untuk kita memahami bahawa peluang sakit itu adalah satu nikmat yang hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nak minta sakit.
Tapi kalau ditakdirkan diberi ujian sakit, maksudnya sabar. Dengan sabar, dengan kesakitan itu banyak kebaikan dia. Jadi sebab itu kita belajar bahawa nikmat sakit itu adalah nikmat yang tidak terhitung, yang Allah bagi peluang untuk kita buat persediaan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih bagi peluang yang terakhir. Yang terakhir. Yang kedua, apa yang kita belajar ialah kita perlu minta kepada Allah jangan mati mengejut. Minta pada Allah jangan mati mengejut. Mintalah pada Allah supaya mati dalam keadaan kita sempat buat baik. Macam mana kita nak pastikan kita mati dalam keadaan sempat buat baik? Kita pastikan 24 jam kita ini kita dalam keadaan menjadi orang yang baik. Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Nak mati dalam keadaan yang baik. Jadi kita mesti kena pastikan 24 jam kita ini menjadi orang yang baik. Ada orang kata nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Tetapi kehidupannya itu tidak mencorakkan cara husnul khatimah. Sebab itu mau tak mau kita kena patah balik. Kena berubah. Kita memang ada buat silap. Tapi kita ada masa untuk patah balik. Betulkan balik apa yang kita pernah buat silap. Jadi kita nak dapat mati dalam keadaan husnul khatimah itu, maka kita kena pastikan 24 jam kita ini jadi orang yang baik. Yang paling utama sekali ialah kena selesaikan semayang kita. Kita tak tahu Allah nak ambil kita waktu pagi ke, tengah hari ke, malam. Kita tak pasti Allah nak ambil kita pagi ni ke, malam ke, 24 jam, tak pasti. Tapi dengan kita nak pastikan kita mati dalam keadaan yang baik, bila mana kita pastikan kita setiap hari kena selesaikan semayang dulu. Semayang. Andailah Allah ambil kita dalam keadaan waktu subuh. Pastikan kita tidur dalam keadaan kita dah selesai semayang Isyak. Berapa ramai orang tidur dulu sebab letih. Kata nak bangun Isyak sekali. Tengok-tengok tidur terus. Tidur terus. Esok qada saja. Duk. Itulah kita kata bahawa dengan kita nak pastikan kita boleh mati dalam keadaan yang baik, maka kita kena pastikan kehidupan masa kita itu dalam keadaan buat baik. Yang pertama sekali kita kena pastikan kita punya semayang selesai dulu. Dan yang kedua kita kena pastikan setiap hari kita sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tidur kita minta pada Allah, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Taubat bukan sekadar merau-rau, menjerit-jerit. Taubat ni benda yang paling mudah. Dengan kita menghambakan, merendahkan diri kita ini bahawa kita sedar kita ni hamba. Kita sedar kita ni hamba dan kita ada Tuhan yang maha mendengar lagi maha pengampun. Maka sebelum tidur kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Banyak silap yang aku pernah buat ya Allah. Dan aku nak jadi hamba-Mu yang baik ya Allah. Di saat kita lafazkan kata-kata itu dengan penuh pengharapan pada Allah. Andai kita tidur kita dalam rahmat Allah. Dan andai kita mati kita dalam keadaan yang baik. Sebab kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itulah yang kita boleh belajar. Yang mana kita kena minta kepada Allah. Jauhkan kita daripada mati mengejut yang tiba-tiba. Mati mengejut yang tiba-tiba. Bila sebut pasal sakit tadi, saya pun boleh. Dulu bila kita tak belajar, kita tak nampak, kita akan tak faham bila kita jumpa orang yang sakit, mereka boleh sabar. Mereka boleh sabar, tak mengeluh. Ada. Kita pergi ziarah, kita pergi tengok orang sakit. Ada orang tak mengeluh. Tak. Kita tengok dengan mata kita, kita lihat betapa sakitnya, betapa azabnya, betapa deritanya ujian sakit yang dilalui oleh orang sakit itu. Tapi orang sakit tu sendiri pun tak menzahirkan apa yang dia rasa. Kita pun yang melihat, yang menziarahi pun rasa tak faham. Kan? Rupa-rupanya orang-orang yang boleh jadi macam ni punya sabar waktu dia sakit ialah orang-orang yang memahami hakikat ini. Memahami hakikat peluang sakit adalah peluang untuk
memanfaatkan peluang itu jadi orang yang baik kalau Allah ambil nyawa lepas itu dalam keadaan yang bersih asbab dia sabar dengan ujian. Sebab itulah kita kata bahawa subhanallah, ilmu yang akan bantu ubah hidup kita. Jadi sebab itulah saya tengok bahawa pengajian ini banyak membantu. Yang kedua kita sebut dah tadi, kita minta supaya Allah jauhkan kita daripada mati mengejut. Kita juga kena minta supaya Allah bagi kesabaran kalau kita ditakdirkan menerima ujian sakit. Kena minta. Sebab sabar ni adalah perkara yang paling susah. Sebab itu sabar banyak disebut dalam Al-Quran. Sabar benda yang paling susah. Saya sendiri nak cerita bab sabar pun kadang tak boleh sabar. Jadi kita kena minta pada Allah, jadikan kami ya Allah orang yang sabar ya Allah. Jadikan kami orang yang sabar ya Allah. Kita ni hamba. Kita minta pada Allah. Sebab apa? Sebab kalaulah kita ditakdirkan ujian sakit, dah bagus kita faham bahawa peluang untuk kita jadi orang baik, manfaatkan peluang itu sebelum kita bertemu dengan Allah. Tapi kalau kita tak boleh jadi orang sabar, takut jadi tak boleh nak kuat untuk berterusan berhadapan dengan ujian sakit itu. Jadi sebab itu kita kena juga minta pada Allah, jadi orang yang sabar ya Allah. Jadikan kami orang yang sabar ya Allah di saat menerima ujian darimu ya Allah. Dan yang terakhir juga kita kena minta pada Allah bahawa matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kena minta. Ini doa yang paling penting yang kita tak boleh tinggal setiap kali lepas mayang, kerana hanya orang-orang yang terpilih sahaja yang Allah boleh bagi mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita kena pastikan setiap kali lepas mayang untuk kita minta pada Allah, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Nabi kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa bukti dia? Nabi sebelum meninggal pun Nabi sempat semayang dulu. Apa lagi bukti? Nabi kita sebelum meninggal pun sempat mengungkapkan ayat suci Al-Quranul Karim dulu. Disebutkan yang lain, Nabi juga sempat untuk bersiwak dulu. Maksudnya sebelum nak meninggal, Nabi sempat buat benda yang baik. Benda yang baik, benda baik. Itulah tanda mendapat pengakhiran yang baik. Jadi sebab itu kita kena pastikan, mudah-mudahan minta supaya kita pun nak bagi kita punya pengakhiran hidup ini sempat buat benda baik. Moga-moga kita dipilih menjadi mati dalam keadaan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Baik, kita tengok muka surat sesucinya sebagai penutup. Kita juga nak nampak bahawa bila Nabi, tanda yang mana para Nabi bila dekat nak meninggal, Nabi diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi juga sebut Allahumma fi rafiqil a'la, kata Nabi. Di saat nak meninggal, Nabi pun berdoa. Nabi minta Allahumma fir rafiqil a'la. Nabi minta, ya Allah ya Tuhanku, fir rafiqil a'la. Allah pilih untuk fir rafiqil a'la, untuk berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi. Itu tanda Nabi pilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita kata bahawa kita tak boleh ada pilihan. Hanya Nabi saja diberi pilihan. Bila kita tak boleh diberi pilihan, maka kita kena usaha untuk pastikan setiap masa ataupun kena memanfaatkan baki usaha yang ada sedikit ini untuk mengumpul sebanyak mungkin bekal akhirat untuk membantu kita di alam sana. Kena gagah, kena paksa, kena usaha. Saya pun bukan senang kan, kita sendiri bukan senang nak buat benda baik. Tapi kita kena paksa, kita kena paksa. Kita kena paksa sebab bila kita mati tak ada siapa pun yang akan kesian kepada kita. Bila kita mati tak ada siapa pun yang akan sabar, yang akan menemani kita. Kita tengok orang mati, bila siapa-siapa sayang pun pada satu-satu manusia, bila dia dah meninggal, kita hanya pergi bawa dia, menemani dia sampai ke liang lahat. Lepas selesai pengebumian, kita pulang ke rumah masing-masing dengan urusan yang seterusnya. Dan kita meninggalkan mereka seorang diri dan tak ada siapa sayang antara mana pun, tak ada siapa yang sanggup nak teman di kubur setiap masa. Adakah? Tak ada. Tak ada.
Sebab itu dalam sebut, Imam Ghazali sebut, tengok, tak ada siapa pun yang sanggup nak teman kita bila kita mati di dalam kubur sana. Hanya amalan saja yang akan bantu kita. Sebab itu kita kena utamakan diri kita dulu. Utama macam mana? Pastikan macam mana pun kita punya hidup kena seimbangkan, kena ada juga persiapan untuk buat kebaikan. Mudah-mudahan dengan asbab kebaikan itulah yang akan bantu jaga kita di alam sana dan selamat kita di perakhiran hidup kita di akhirat sana. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab kita tak mau jadi orang yang menyesal, tak mau jadi orang yang menyesal, yang tak berkesudahan, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, bila mana orang yang tidak menjadi manusia yang baik di atas dunia ini, dia akan menyesal di alam sana. Ketika mana Allah sebut yang mana orang yang tidak jadi baik, orang yang tidak memanfaatkan umur dia menjadi orang yang baik atas dunia ini, dia akan menyesal. Di antara contoh orang yang menyesal disebut di dalam Al-Quran, yang mana saat nak mati pun dia menyesal. Bila dia jadi orang yang jahat, bila dia tak jadi orang yang baik, maka dia rasa tak cukup, rasa tak takut. Sebab bekalan dia tak cukup. Bila tak cukup, maka dia menyesal. Dan saat nak mati pun Allah rekod dalam Al-Quran suara-suara ataupun ungkapan-ungkapan orang yang menyesal ini. Saat nak mati pun dia minta pada Allah, qala rabbirji'un, kata mereka, ya Allah, bagi kami boleh balik ke dunia ini, kata mereka, orang yang menyesal tadi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, kata mereka, untuk kami boleh balik ke dunia nak buat la'alli a'malu salihan, untuk dapat buat amal soleh. Subhanallah, itu suara-suara yang orang yang menyesal di saat dah nak mati. Minta, ya Allah, kalau boleh sekali pun jadilah, bagi kami boleh balik ke dunia untuk kami sempat nak buat apa? Nak buat amal soleh. Subhanallah. Sebab itu kita nak belajar, kita nak nampak supaya kita belajar daripada penyesalan orang yang menyesal. Dan kita minta tak mau jadi orang yang menyesal, golongan-golongan yang menyesal. Sebab kita sempat lagi nak ubah hidup kita. Kita sempat lagi nak perbetul kehidupan kita. Sebab kita tak boleh, orang kata kita mampu lagi, sebab kita masih ada umur yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar daripada orang yang dah menyesal supaya kita pun tak tergolong daripada golongan yang menyesal seperti itu. Jadi itulah seorang yang orang bila dekat nak mati, bila orang yang jadi jahat di atas dunia, yang tidak mengumpul amal soleh, tidak peduli akan agama ini, tidak peduli akan amal akhirat, tidak peduli akan pahala, tidak peduli dengan keberkatan, tidak peduli langsung dengan benda-benda amal untuk dibawa ke alam sana. Bila dia nak mati, dia orang yang paling menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia akan sebut, dia minta, ya Allah, bagi aku boleh balik, qala rabbirji'un, bagi aku boleh balik ke atas dunia ini semata-mata untuk dapat buat amal soleh, ya Allah Tuhanku. Jadi mudah-mudahan kita tak jadi orang yang menyesal ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat memanfaatkan umur kita sebaik mungkin, supaya kita dapat seimbangkan untuk kita kumpul bekal akhirat kita yang paling kita perlukan di alam sana. Jadi sekadar itu sahaja yang kita boleh belajar, insya-Allah, yang mana pengajian hari ini kita amat-amat membuka minda kita bahawa sakit adalah satu nikmat. Dan kita perlu minta sungguh-sungguh supaya kita jangan mati mengejut. Biarlah kita mati dalam keadaan kita bersedia. Dan minta juga pada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Minta pada Allah bagi kita akhirkan hidup kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah bagi dalam hati kita sempat rasa lazat nak buat ibadah, bagi sempat buat kebaikan. Sebab tak semua Allah bagi taufik, tak semua Allah pilih, tak semua Allah nak bagi peluang, tak semua Allah nak pegang orang itu. Dia ni orang yang aku akan jaga bagi boleh buat baik, tak semua. Sebab itu kita kena mengucapkan berterima kasih yang teramat banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kita jangan pandang hina pada orang yang melakukan maksiat ataupun buat kesilapan. Jangan.
Pengakhiran kita yang menentukan siapa kita. Dan kita pun tidak tahu pengakhiran kita macam mana. Sebab itu kita perlu menjadi orang yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi orang yang baik kepada sesama manusia. Jadi wallahu taala alam, mudah-mudahan Allah bagilah kita ini menjadi hamba Allah yang soleh, dan insya-Allah bulan depan kita akan masuk membicarakan berkaitan mayat menerima manfaat dari doa ikhlas. Betapa orang yang mati amat memerlukan doa daripada orang yang hidup. InsyaAllah. Dan kalau sempat kita akan masuk juga mempelajari tentang perhentian yang pertama kita, iaitu alam kubur. Ya Allah, mudah-mudahan dengan asbab kita mengaji, membuka mata kita untuk jadi orang yang baik, menjadi orang yang baik dan mati dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Allahumma timna lana husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik. Allahumma timna lana husnul khatimah wa la nahtima lana. Allahumma inna na'udzubika min mautil faja'ah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf daripada saya andai terkasar bahasa, tersilap bicara, termelawak tak sengaja. Saya minta maaf noh. Jadi terima kasih pada ibu-ibu semua yang sudi hadir memeriahkan, mengimarahkan majlis ilmu. Besar pahala orang yang mengimarahkan majlis ilmu. Kerana majlis ilmu adalah taman-taman syurga yang kita boleh rasai di dunia ini. Kita tak boleh rasai lagi nikmat syurga di sana, tapi kita boleh rasai dengan kita masuk taman syurga di dunia, iaitu majlis ilmu. Saya ucap tahniah, syabas pada semua. Sebab saya tahu bukan senang orang perempuan nak turun dengan banyak perkara nak buat. Tapi semua ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan asbab usaha gagah kita mengaji, paksa masuk dalam majlis ilmu, buat perkara baik, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang baik, jadikan kita ulama. Kalau kita tak jadi pun, bagi mudah-mudahan dengan berkat itu Allah jadikan anak keturunan kita ulama, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.